Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah bersama-sama dengan Ustazah membaca doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak kerana telah membaca doa bersama saya Ustazah Rahma binti Muhammad. Mata pelajaran hari ini ialah akhlak dan tasawuf. Bagi darjah 6, pelajaran yang kelima iaitu redha. Apa dia anak-anak? Redha. Mari kita kenali apa itu redha. Redha termasuk dalam sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mahmudah iaitu sifat yang terpuji. Ya anak-anak, sifat yang terpuji. Di samping itu juga, redha merupakan salah satu daripada ciri-ciri orang yang bertakwa. Mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling utama berbanding dengan mencari keredaan manusia. Okey, kita mencari keredaan Allah lebih utama daripada mencari keredaan manusia. Mari kita lihat pengertian bagi tajuk redha ini, iaitu menurut bahasa, redha berasal dari kata radhiya yarda yang bererti menerima sesuatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Itu maksud dia dari segi bahasa anak-anak. Dari segi istilah, menurut istilah pula, redha terbahagi kepada dua. Redha terbahagi kepada berapa anak-anak? Dua, iaitu yang pertama, redha kepada hambanya Allah. Redha Allah kepada hambanya, redha Allah kepada kita hambanya. Dan yang kedua, redha apa anak? Redha hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil redha. Dalil redha. Okey, dalil redha anak-anak. Apa dia dalil redha? Kita tengok kemudian, kita lihat dulu. Tadi ada dua kan bahagian redha. Yang pertama, redha Allah kepada hambanya adalah berupa tambahan kenikmatan, pahala dan ditinggikan darjat kemuliaan. Ini redha Allah kepada hambanya. Bila Allah dah redha kepada hambanya, Allah tambah nikmat. Bila Allah redha kepada hambanya, Allah beri pahala dan ditinggikan darjat kemuliaan. Manakala redha seorang hamba kepada Allah SWT mempunyai erti menerima aturan Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Redha kita kepada Allah, kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan menerima ketetapan dari Allah dengan bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika ditimpa musibah lalu berusaha untuk mengubahnya. Kalau kita ditimpa musibah, kita kena sabar. Kalau kita beri ujian kepada Allah SWT, kita kena sabar. Kalau diberi nikmat, kita bersyukur. Alhamdulillah. Okey, teruskan lagi dengan dalil
redha. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Al-Bayyinah ayat 8, jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Okay. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Adnan, iaitu tempat tinggal yang tepat, yang tetap. Yang tetap bukan yang tepat, yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Kekal selama-lamanya dalam syurga. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang yang takut melanggar perintah Tuhan. Hadis Rasulullah pula SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang bermaksud sesiapa yang mencari ridha Allah dengan memperolehi kemurkaan manusia, maka Allah akan mencukupkannya terhadap manusia. Kalau kita dapat redha daripada Allah SWT, automatik dapat redha terhadap manusia. Dan sesiapa yang mencari redha manusia dengan memperolehi kemurkaan Allah, maka Allah akan serahkannya kepada manusia. Kalau kita mencari redha Allah, insya-Allah kita dapat redha manusia. Tapi kalau kita mencari redha manusia, kita lupakan redha Allah tu, kita tak akan dapat, tak dapat kebahagiaan. Hukum mencari redha manusia. Apakah hukum kita mencari redha manusia? Hukum mencari redha manusia dengan kemurkaan Allah. Kalau kita nak cari redha manusia tapi kita murka dengan Allah SWT. Siapa yang pertama, siapa yang mencari redha manusia walaupun dengan kemurkaan Allah, maka dia berhadapan dengan ancaman yang berat daripada Allah SWT. Sebagaimana hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha di atas, ayat yang atas tu. Okey, maksiat yang dilakukan oleh seseorang kerana mencari redha manusia terbagi kepada dua. Maksiat yang dilakukan oleh seseorang kerana mencari redha manusia terbagi kepada dua. Yang pertama, maksiat membawa kepada kekufuran. Hukum melakukan perbuatan maupun perkataan yang berunsurkan kekufuran, seperti melakukan upacara keagamaan bukan Islam, menolak hukum dalam Al-Quran dan sebagainya, maka pelakunya dihukumkan kafir dengan syarat dia mengetahui perkara itu diharamkan, sengaja melakukannya dengan rela hati tanpa paksaan. Tak boleh, ya. Kemudian maksiat membawa kepada dosa. Maksiat membawa kepada dosa. Seperti berdusta, berbohong, minum arak, tidak puasa di bulan Ramadan dan sebagainya. Itu maksiat membawa dosa. Pelakuan maksiat tetap dihukumkan berdosa sekalipun tujuannya untuk membantu orang lain atau mencari kedudukan dan pangkat atau seumpamanya. Maka tetap juga berdosa sama ada dosa kecil maupun dosa besar. Pembahagian sifat redha. Ada berapa pembahagian sifat redha? Pembahagian sifat redha terbahagi kepada dua ni. Yang pertama, redha menerima peraturan iaitu hukum Allah SWT yang ditaklifkan kepada manusia. Ini merupakan hasil daripada kesempurnaan iman, kemuliaan, takwa dan kepatuhan kepada Allah SWT. Kerana menerima peraturan-peraturan itu dengan segala senang hati dan tidak merasa terpaksa atau terpaksa, hati kita akan tenang. Redha lah kan, redha. Di mana Allah SWT surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud, mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mendapat keredaan kamu. Padahal Allah dan Rasulnya jualah yang lebih berhak menerima, yang lebih berhak mereka mendapat keredaannya. Jika betul mereka orang yang beriman. Kalau kita untuk mencari redha Allah dan Rasulnya, maka betullah hamba itu adalah hamba yang beriman.
Kemudian yang kedua, redha menerima ketentuan iaitu qada. Qada dan qadar Allah. Qada Allah tentang qada Allah tentang nasib diri. Sesungguhnya manusia ada dua keadaan, iaitu keadaan yang positif dan negatif. Positif yang baik, negatif yang buruk. Ketika mereka positif, mereka boleh menerima dan bersyukur. Tetapi jika dalam keadaan negatif, mereka sukar untuk redha dan bersabar. Ketika Allah menguji kita dengan sakit, kita tak boleh berjalan, kita tak boleh nak bangun, kita tak boleh nak berdiri, kita kurang sabar. Itu dalam keadaan negatif. Tapi bila kita dalam keadaan senang, positif, kita sentiasa bersyukur. Jelasnya, individu yang redha adalah didasari oleh kekuatan iman dan hampirnya dengan Allah SWT. Sifat sabar, berzikir dan taat kepada Allah serta memelihara amal ibadah merupakan jalan untuk mencapai keredaan Allah SWT. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Taha ayat 130 yang bermaksud, oleh itu bersabarlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan apa yang mereka katakan dan beribadahlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya. Dan beribadahlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah siang, supaya engkau redha dengan mendapat sebaik-baik balasan. Cara mencapai kemanisan redha. Kita cerita pasal redha. Adakah kita sudah redha? Bagaimana cara kita nak mencapai redha itu sendiri? Yang pertama, untuk memastikan kemanisan sifat redha itu tercapai, maka di antara cara membentuk diri yang disarankan oleh Allah SWT dalam Islam ialah mengamalkan sifat qanaah, iaitu sikap berpuas hati dengan apa yang ada, cukup dengan apa yang ada. Sekiranya kalau tiap-tiap bulan kan ayah kita dapat gaji 1,000, 2,000, bersyukur. Ada orang lagi susah daripada kita tak dapat gaji. Ada orang lagi susah daripada kita. Kita duduk kat rumah, kita belajar dekat rumah. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat belajar. Ada orang diuji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak belajar, tak boleh nak bangun, tak boleh nak menulis. Jadi kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengamalkan sikap mujahadatun nafsi, iaitu menguasai keinginan nafsu. Kita menguasai diri kita ni daripada dibelenggu oleh nafsu. Nafsu yang memberontak untuk kita buat benda-benda yang bukan-bukan, suka membazir dan sebagainya. Contohnya sebagai anak-anak kan, sebagai anak, awak sebagai anak di rumah, awak ada keinginan untuk bermain game. Contohlah game PUBG, game ataupun game Free Fire. Semua itu kadang-kadang memerlukan anak-anak kena beli diamond. Contoh ini sebagai contoh. Jadi keinginan tu ada. Kalau nak beli diamond tu, berapa banyak duit kita nak kena gunakan. Bukan pakai duit kita sendiri, pakai duit mak ayah kita. Jadi kita kawal nafsu kita daripada kita membuat perkara-perkara yang sia-sia. Agar sentiasa istiqamah. Istiqamah ni apa? Kita buat benda tu ikhlas kerana Allah Ta'ala berterusan. Istiqamah ni kita buat sentiasa berterusan. Mujahadatun nafs ni secara berterusan dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, sentiasa bersyukur dengan melihat kepada orang yang lebih susah. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada adik-beradik. Kita kena bersyukur dengan orang yang lebih susah dari kita. Yang keempat, perbanyakkan doa dan rendahkan diri kepada Allah SWT agar dikurniakan sifat redha ini, ya. Okey, ini secara ringkas tadi kemanisan bersifat redha. Kemanisan kita bersifat redha, qanaah terhadap nikmat Allah SWT, cukup dengan nikmat yang Allah bagi. Sentiasa berdoa dan tawaduk. Kita sentiasalah berdoa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kita sifat redha, tawaduk, rendah diri, tak meninggi diri, dan mujahadatun nafsi, iaitu menguasai keinginan nafsu kita, dan
dan juga sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Kemudian hikmah bersifat redha. Apakah hikmah, kelebihan, kebaikan kita bersifat redha ini? Yang pertama di antara hikmah bersifat redha ialah yang pertama, seorang yang bersifat redha akan memperoleh kelapangan hati. Hati kita akan tenang bila kita redha dengan apa yang Allah beri, kita akan kelapangan hati. Yang kedua, bersikap husnuzan, iaitu bersangka baik dengan Allah SWT dan bersangka baik dengan orang dan sentiasa bertawakal. Bertawakal tu Allah. Tawakal. Sentiasa bertawakal. Bismillah, tawakal tu Allah. Dengan nama Allah kita berserah. Berserah kepada Allah SWT. Bismillah, tawakal tu Allah. Kita selalu baca doa tu kan. Kemudian yang ketiga, jauh dari sifat iri hati. Jauhkan sifat iri hati. Kalau kita lihat kawan kita lebih pandai daripada kita, kawan kita lebih banyak ilmu daripada kita, kita jangan iri hati. Kita dekat dengan dia, kita kawan dengan dia, tanya macam mana dia boleh jadi pandai macam tu. Kita jangan ada sikap iri hati, sifat iri hati, sifat hasad dengki dan sikap tamak. Kemudian yang keempat, memiliki iman yang teguh dan amal soleh yang berkualiti. Yang kelima, Allah SWT akan mengurniakan jalan keluar daripada setiap kesulitan yang dihadapi. Allah SWT akan mengurniakan jalan keluar daripada setiap kesulitan yang dihadapi. Allah akan bagi jalan keluar sekiranya kita ada sifat redha ini. Ni dia antara ringkasan bagi hikmah bersifat redha ni. Kalau kat sini panjang sangat kan, dia bagi ringkas. Dapat kelapangan hati, hati kita lapang. Yang kedua, husnuzan, bersangka baik dengan Allah SWT dan dengan orang, tawakal kepada Allah. Yang ketiga, tiada sifat iri hati, hasad dan tamak. Buang jauh-jauh sifat tu, buang jauh-jauh ya. Miliki iman yang teguh dan amal yang berkualiti. Kita miliki iman yang teguh. Bila kita bersifat redha, Allah beri kita iman yang teguh dan amal yang soleh, yang berkualiti. Yang terakhir, yang kelima, dikurniakan jalan keluar daripada kesulitan. Allah sentiasa bagi kita jalan keluar setiap masalah yang kita temui. Kata-kata hikmah, kata Imam Al-Fudail bin Iyad kepada Bishr al-Hafi rahimahumullah. Ar-ridha afdalu minaz zuhdi fid dunya li'anna ar-radiya la yatamanna fawqa manzilatihi. Artinya, redha lebih afdal berbanding zuhud dalam urusan dunia, kerana orang yang redha tidak mengharapkan lebih daripada apa yang dia ada. Dia sentiasa redha dengan Allah SWT. Dia cukup dengan apa yang dia ada. Apa yang anak-anak dapat hari ini? Apa yang boleh dapat hari ini? Okey. Tentang pengenalan tentang sifat redha ini. Sifat redha ini adalah sifat yang mahmudah. Sifat yang terpuji. Salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah redha. Kemudian yang kedua, pengertian dia. Pengertian dia ada dua, menurut istilah, menurut bahasa dan menurut istilah ada dua. Kemudian dalil redha. Dalil redha tadi di halaman 28 surah Al-Bayyinah ayat 8. Kemudian anak-anak juga mengetahui hukum mencari redha dengan manusia. Apa hukum mencari redha dengan manusia tadi? Ada dua tadi, ada dua hukum dia. Kemudian mengetahui pembahagian sifat redha, cara mencapai kemanisan redha, dan yang terakhir hikmah kita, kelebihan kita bersifat redha. Tadi ada 5 tadi ada 5 kelebihan bersifat redha tadi. Yang pertama, apa dia anak-anak? Ada 5. Dapat kelapangan hati. Yang kedua, husnuzan.
atau bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, tiada sifat iri hati, hasad dan tamak. Yang keempat, miliki iman yang teguh dan amal yang berkualiti dan dikurniakan jalan keluar daripada kesulitan. Okey, itu saja mata pelajaran akhlak, iaitu pelajaran yang kelima, sifat redha. Semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Selamat maju jaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.